أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ahmad Sonhaji bin Muhammad. Quraisy, suku Quraisy, surah ke-106, 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Quraisy. Surah Quraisy artinya suku Quraisy, iaitu surah ke-106 mengenai 4 ayat dari jenis Makiyah. Diturunkan selepas turunnya surah At-Tin. Hubungannya dengan surah sebelumnya, iaitu kedua-dua surah itu masing-masing memperkatakan nikmat Allah kepada penduduk Makkah. Iaitu disebutkan dalam surah Al-Fil, Allah kurniakan nikmat kepada mereka dengan membinasakan musuh yang hendak meruntuhkan Kaabah, lambang keagungan datuk nenek moyang mereka. Dan dalam surah ini pula disebutkan nikmat Allah yang lain, iaitu menyatu padukan tenaga mereka dalam memelihara kemuliaan rumah Allah itu, sehingga mudah mereka mengadakan pelayaran untuk berdagang pada musim panas dan musim sejuk. Untuk menunjukkan rapatnya hubungan kedua buah surah, maka salah seorang penulis wahyu yang terkenal, iaitu Ubay bin Ka'ab, menganggap keduanya sebagai satu surah, sehingga ada diriwayatkan bahawa beliau tidak menuliskan basmalah yang memisahkan antara kedua buah surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Li'ila fi Quraisy, oleh sebab kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf, iaitu kebiasaan mereka melakukan pelayaran pada musim sejuk dan pada musim panas. Uraiannya, kaum Quraisy dari suku Arab telah dipersatukan oleh pemimpin mereka, Qusay bin Kilab, untuk mendiami tanah suci Mekah. Maka itu dikurniakan oleh Allah kemudahan untuk membiasakan diri berdagang dengan mengadakan pelayaran merentas padang pasir ke negeri Yaman pada musim sejuk dan negeri Syam pula pada musim panas. Berlayar memperdagangkan bahan-bahan makanan dan pakaian dari kedua buah negeri tersebut dengan mendapat keuntungan yang besar. Selamat dalam pelayaran pergi dan pulangnya. Hidup dalam aman dan tenteram, tidak pernah mengalami bahaya dan gangguan. Orang-orang mengatakan kaum Quraisy itulah jirannya rumah Allah yang menjadi penduduk tanah sucinya. Merekalah anak buah Allah yang memelihara kesucian Kaabah. Janganlah disakiti dan dianiaya, terutama semenjak Allah binasakan pasukan bergajah dan memusnahkan mereka yang berniat jahat. Ini menyebabkan bertambah rasa kasih di dalam hati setiap orang terhadap orang-orang yang mendiami kota Makkah itu. Dan bertambahlah penghormatan raja-raja pembesar negeri terhadap mereka. Oleh yang demikian bertambah makmurlah kota Makkah itu dengan adanya perniagaan yang banyak berada di sana. Sebab itulah Allah menyebutkan akan nikmat yang dikurniakannya itu di sini, supaya kaum Quraisy itu mengingatnya, mengesahkannya dan mensyukurinya. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Kaabah ini. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Iaitu mereka diperintahkan supaya menyembah Tuhan yang Maha Agung lagi mulia, dan hendaklah mereka jadikan ibadat itu sebagai satu kesyukuran terhadap nikmat agung yang dikhaskan kepada mereka. Mengenangkan negeri mereka yang tidak ditumbuhi tanaman dan tidak didiami binatang ternakan. Itulah sebabnya disebutkan di sini Tuhan yang wajib disembah itu, kerana dialah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan kelaparan dengan adanya bahan makanan yang dibawa masuk melalui daratan dan lautan. Ataupun kelaparan yang dimaksudkan di sini ialah lantaran penduduk Mekah telah mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda mendoakan, Ya Allah, jadikanlah musim kelaparan melanda ke atas mereka bertahun-tahun, seperti musim kelaparan bertahun-tahun yang melanda penduduk Mesir pada zaman Nabi Yusuf.
Allah telah pengenangkan doa baginda dengan menimpakan ke atas mereka musim kemarau dan bahaya kelaparan. Akhirnya mereka merayu, "Ya Muhammad, doakanlah kami kepada Allah kerana kami telah beriman." Maka Rasulullah SAW pun mendoakan mereka. Dengan sebab itu negeri Mekah pun menjadi makmur selepas dilanda kemarau dan bahaya kelaparan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Keistimewaan ini juga berpunca dari berkat doa bapa mereka Nabi Ibrahim AS seperti yang disebutkan pada ayat 126 surah Al-Baqarah. Rabbi ja'al hadha baladan aminau warzuq ahlahu minas samarat. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri kami tanah suci Mekah ini sebuah negeri yang aman sentosa dan beri rezekilah penduduknya dengan bermacam-macam buah-buahan. Maka apakah tidak wajib kaum Quraisy menguntukkan pengabdian dan ibadat mereka semata-mata kepada Allah yang Maha Agung itu? Jawabnya, tentulah wajib. Ya Allah, mudahkanlah hati kami untuk mengingati kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu, dan tambahkanlah pengetahuan dan rezeki kepada kami dengan luasnya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Ma'un, bantuan. Surah ke-107, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un artinya bantuan, iaitu surah ke-107. Mengandungi 7 ayat dari jenis Makiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Taqatur. Dia memperkatakan golongan orang kafir yang menyangkal nikmat Allah dan mendustakan agama, iaitu perkiraan dan balasan di akhirat. Dan juga orang munafik yang beramal bukan kerana Allah, sebaliknya berpura-pura dalam amalan dan sembahyangnya. Hubungannya dengan surah terdahulu. Di sana disebutkan Allah membebaskan manusia daripada kelaparan. Dan disebutkan di sini celaannya terhadap orang yang tidak menganjurkan dan tidak memberi makan pada orang miskin. Manakala di sana disebutkan Allah memerintahkan supaya manusia menyembahnya, maka di sini dicelanya orang yang sembahyang sambil lewat dan bermuka-muka. Di sana disebutkan orang-orang Quraisy itu telah menyangkal adanya hari pembalasan, padahal mereka dilimpahi nikmat yang tidak terhingga. Di sini mereka diancam dengan siksa neraka wil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Adakah engkau tahu siapakah orang yang mendustakan orang agamanya? Urainya, Allah memberitahukan Rasulnya Muhammad SAW atau siapa saja betapa peliknya pekerti orang yang mendustakan agama, iaitu yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Bagaimanakah pekertinya? Ini telah dijelaskan seperti berikut. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orangnya yang menolak anak yatim, yakni dia menolak anak yatim yang meminta supaya dilindungi dan disantuni. Anak yatim itu dibiarkan, tidak dibela, tidak diasuh dan dididik, malahan dianiayakannya dan dikhianati hak dan hartanya jika anak yatim itu berharta dari warisan bapaknya yang telah meninggal dunia. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mengajak orang lain memberi makan si miskin. Yang ini tidak mahu mengajak orang lain berikhtiar memberi bantuan makan minum kepada anak yatim secara patut dengan berperi kemanusiaan dan juga membantu kepada orang yang susah. Inilah orang yang sangat bakil, tidak mempunyai hati belas kasihan. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang melupakan sembahyang mereka. Urainya, celakalah sungguh dan akan diseksa di dalam neraka wel orang yang melakukan kewajipan sembahyang 5 waktu, misalnya meringan-ringankan, lalai, cuai sehingga luput waktunya dan tidak sempurna syarat rukunnya. Alladzina hum yura'un. Yang bermuka-muka, yakni kalau dia sembahyang hanyalah untuk bermuka-muka di depan orang supaya dilihat, dipuji dan dikatakan sebagai orang yang taat dan soleh.
padahal di belakang orang ia tidak sembahyang. Inilah perkata orang munafik yang layak menjadi pengisi neraka wil itu. Sembahyang adalah menjadi ukuran untuk menetapkan benar tidaknya seseorang itu beriman dan benar tidaknya ia sebagai orang Islam yang sejati, kerana sembahyang itu merupakan hubungan yang erat di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau sembahyang itu dikerjakan hanya sekali sekala atau untuk bermuka-muka, nyatalah tidak ikhlas sembahyangnya, maka jelaslah munafiknya. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, dan enggan memberi bantuan. Yang ini akhirnya pekerti atau sifat orang yang mendustakan agama itu, dia tidak mahu memberi bantuan, enggan memberi zakat yang menjadi hak fakir miskin untuk menolong kesempitan hidup mereka, hingga kan berbudi dengan memberi piutang umpamanya atau meminjamkan suatu barang kepada jiran atau saudaranya sesama Islam, dia juga enggan. Maka itulah dia orang yang bakhil. Walhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalam.